Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua anak-anak tahun 5, insya-Allah pada kali ini kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran sehala, iaitu saya menggunakan video skrin gasometik untuk menerangkan pembelajaran pada pagi ini. Okey, jadi pada minggu ini kita akan belajar pada bahagian ibadah, bidang ibadah, iaitu unit 1 tayamum. Okey, seperti mana yang kita ketahui, saya rasa anak-anak pun sebelum ni pernah mendengar tentang apa itu tayamum. Cuma kita akan mempelajari secara lebih terperinci ya. Okey. Jadi kita boleh lihat, anak-anak boleh buka buku teks yang dah dapat. Okey, yang sekolah dah bagi. Jadi pada muka surat 102. Okey, ini adalah buku teks digital ya. So saya tunjukkan di sini paparan buku teks digital. Okey, kita baca tajuk dia sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 1 tayamum. Okey, teliti dan fikirkan. Okey, kita tengok gambar di paparan yang Ustazah sediakan. Yang pertama ada dialog ya antara pesakit ya. Okey, yang pertama, Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti? Okey, pelajar yang ni yang sakit, yang terbaring ni, dia bagi tahu yang kaki dia berbalut. Jadi dia tanya dekat ustaz, macam mana nak berwuduk sebab kaki dah kena balut kan. Okey, jadi ustaz ni pun bagi tahu nizam, iaitu nizam yang ni budak lelaki yang sakit ni. Dalam keadaan-keadaan tertentu Islam mengharuskan kita bertayamum. Okey. So jadi Islam dah bagi kemudahan untuk kita bertayamum kalau tak dapat berwuduk. Okey, ini adalah gambaran, contoh gambaran kalau tak dapat berwuduk, jadi kita boleh bertayamum. Okey. Okey, selesai muka surat 102, kita pergi kepada muka surat 103. Okey, 103 tayamum. Pengertian tayamum di sini ialah tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, jadi inilah maksud tayamum Okey, seterusnya kita lihat dalil. Dalil ni ataupun bukti daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey. Di sini Allah menyatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Sadaqallahul azim. Okey, daripada surah Al-Maidah. Ini ada dinyatakan di sini falam tajidu ma'an fatayammamu. Okey, fatayammamu ni maksudnya ialah maka bertayamumlah. Okey. Kita tengok maksud di sini, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Okey. Okey, yang gambar di sebelah ni, kalau anak-anak buka buku teks, dia sebenarnya gambar yang gabungan daripada dialog yang tadilah antara Nizam dan Ustaz Jadi ada lagi sambungan, saya akan baca. Tayamum, saya tahu. Guna pasir kan Ustaz? Okey, jadi Ustaz tu pun jawab. Jadi yang kawan ni pun tanya, Izzah, kita gunakan debu tanah yang suci, bukan pasir. Ni jangan keliru ya anak-anak. Bila dengar tayamum ni, kita boleh ambil je mana-mana pasir. Salah Sebenarnya tayamum ni dia bukan kita ambil pasir, kita letak kat muka, letak kat tangan. Tapi sebenarnya kita gunakan debu. Debu tanah yang penting suci, tak ada najis. Okey. Jadi kita akan teruskan pada muka surat 104. Okey, saya akan bacakan pada muka surat 104. Okey, di sini dinyatakan rukun tayamum. Okey, kotak sebelah sunnat tayamum. Okey, seterusnya sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, pada muka surat 104. Semua ni penting. Okey, kita belajar satu-satu. Yang pertama, rukun tayamum. Okey, Ustazah nak jelaskan kat sini. Rukun tayamum ni ialah maksud dia perkara yang mesti dibuat kalau kita nak bertayamum lah.
Okey. Yang pertama berniat. Okey, berniat nawaitu tayammum listibahati fardhi salati lillahi ta'ala. Okey, ni kena hafal lah. Okey, kita nak niat. Jadi inilah niat dia. Okey, nawaitu tayammum listibahati fardhi salati lillahi ta'ala. Okey, maksud di sini sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey. Okey, tayamum berniat selesai. Seterusnya, step yang kedua untuk rukun tayamum, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey, jadi kita gunakan debu tanah, bukan kita gunakan pasir ataupun tanah, debu. Kita ambil debu itu yang suci, yang bersih ke seluruh muka. Okey. Lepas ni saya akan bagi video daripada YouTube. Bagaimana kita nak letak debu tanah tu, kita nak ratakan pada seluruh muka kita. Okey. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey, tadi dah muka and then sapu dekat tangan sampai siku. Nanti saya bagi jugalah video tu. Okey, yang terakhir ialah tertib. Okey. Selesai rukun tayamum, kita pergi bab sunat tayamum. Sunat ni adalah perkara-perkara yang digalakkan. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat perkara-perkara sunat ni, tak dapat apa-apalah. Okay? Dan tak berdosa juga. Dia adalah sunat saja, tambahan untuk kita memperoleh pahala lah. Okay. Antara sunat tayamum ni saya bacakan di sini. Pertama, membaca basmalah. Baca basmalah ni ataupun bismillahirrahmanirrahim pun dah dapat pahala. Senang je kan? Okey, kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Okey, ikut step lah. Kita sapu muka dari atas turun ke bawah. Ini adalah sunat tayamum. Okey. Apa lagi perkara sunat tayamum di sini? Menipiskan debu pada tapak tangan. Okey, bila kita ambil debu ni, kadang-kadang kita ambil, kita tak sedar dia tebal kan. Jadi cara kita menipiskan tu kan, nanti dalam video tu nanti ditunjukkan, dapat pahala. Sunat Yang seterusnya keempat, di sini saya tulis dinyatakan merenggangkan jari ketika menepuk debu. Merenggangkan jari kita ni, kita pastikan dia renggang lah, jangan rapat-rapat kan. Okey, seterusnya kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Kita yang bahagian tangan kanan tadi tu, bahagian tangan tadi tu kan, yang rata tu, kita mulakan dengan tangan kanan. Okey. Seterusnya menghadap kiblat. Okey, macam biasa, macam solat juga, menghadap kiblat, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Okey, dapat pahala. Ini semua perkara-perkara sunat. Ada 7. Okey, seterusnya kita tengok bab sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, kita tak boleh suka-suka je, hari ni nak tayamum lah, sekejap lagi solat zuhur nak wuduk lah, tak boleh. Okey, ada sebab yang membolehkan, yang mengharuskan ya. Islam dah bagi tahu, dah tunjuk cara, dah jelaskan apakah sebab-sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencari. Biasanya berlaku di tempat di Malaysia ni jarang lah. Tapi ada juga kawasan yang tak ada air, macam di hutan kan, kalau susah nak jumpa air. Jadi Islam dah menggariskan yang kita boleh untuk bertayamum setelah memang tak jumpa air langsung. Okey. Yang kedua, ada air. Okey, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Tak cukup lah maksudnya kan. Air itu cukup untuk keperluan nak qada hajat, kita nak buang air kecil, buang air besar, tak cukup pula untuk berwuduk. Jadi dibolehkan untuk bertayamum. Ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Nak pergi ambil air tu ada tapi jauh kan. Pernah berlaku kan. Jadi kita dibolehkan bertayamum. Terlalu jauh ni yang sukar untuk kita pergi dapatkan air, jadi kita boleh bertayamum. Okey. Seterusnya yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Ni zaman Nabi dulu selalu berlaku lah kan. Tapi sekarang pun tak mustahil. Maksudnya macam tadi gambaran yang pelajar ni sakit kan. Macam kaki dia dibalut, jadi bahagian kaki tu tak dapat nak gunakan air, tak dapat nak diratakan kan. Jadi boleh guna tayamum ni lah.
debu tanah yang suci ni. Okey, ataupun ada musuh berdekatan tempat air. Kalau zaman Nabi dulu ialah berperang kan. Jadi sahabat-sahabat tu tak dapat nak pergi untuk wuduk, jadi dia orang guna tayamum lah, debu tanah yang suci tu. Okey, yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Okey, macam di negara-negara yang tertentu memang air kalau nak ambil itu memang sejuk sangat lah. Rasa dia tu macam pita ais yang bahagian atas tu kan, freezer tu, tak boleh pula nak buat wudu. Jadi disebabkan faktor cuaca pun ya jugalah kan, kat luar tu sejuk kan kalau negara-negara tertentu. Jadi Islam menggariskan boleh untuk bertayamum. Ini adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5 contoh sebab-sebab yang mengharuskan seseorang itu untuk bertayamum. Okey. Okey, kita baca di sini juga ada situasi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nizam. Kamu sudah sihat? Dia tak, mungkin dalam keadaan video call kan. Okey, belum lagi, saya masih di hospital. Ustaz, maafkan saya hendak bertanya, apakah syarat-syarat tayamum? Yang kita dah belajar tadi tu. Adakah kita dah baca? Okey, belum lagi. Okey, tadi baru rukun tayamum, sunat tayamum dan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, di sini dinyatakan di sini. Dia akan nyatakan di sini syarat-syarat tayamum. Okey. Oh, bagus pertanyaan kamu Nizam. Ini syarat-syarat tayamum. Pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Syarat tayamum ni maksud dia kita kalau macam kita nak ambil wuduk kan, kita kena macam mana, kita nak bertayamum tapi kita kena usaha dulu untuk cari air dulu selepas masuk waktu solat. Selepas kita dah usaha memang tak jumpa juga air, baru kita boleh bertayamum lah. Okey, yang kedua, masuk waktu solat. Bila masuk waktu solat baru kita pergi bertayamum ya. Jangan sebelum azan lagi, sebelum masuk waktu solat kita dah pergi bertayamum awal. Tak boleh Seterusnya, menggunakan debu tanah yang suci. Ini paling penting lah syarat-syarat dia. Debu tanah yang kotor dan sebagainya tak boleh. Okay. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Ini syarat paling penting lah. Macam di bahagian muka kita, di bahagian tangan kita, anggota semua tu, pastikan hilang dulu najis. Okay. Jangan di badan kita tu ada najis, di tempat kita nak solat tu pun ada najis, kita hilangkan dulu. Okay. Okey, jadi dialog di sini, oh begitu, baru saya tahu. Jika saya terkentut, batal atau tidak? Okey, jika saya terkentut, batal atau tidak tayamum saya? Okey, Ustaz dia tanya kan. Ustaz ni punya gelak lah sikit. Ada sahaja kamu Nizam, tentulah batal. Okey, jadi kalau kentut ni mestilah batal. Walaupun tayamum tak semestinya wuduk. Biasanya kita kalau ada air kita ambil wuduk, terkentut kita batal kan. Okey, macam mana pula kalau tayamum ni? Sama juga ya. Batal. Okey. Antara perkara yang membatalkan tayamum, okey, pertama melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Sama. Maksudnya apa perkara yang membatalkan wuduk, sama juga perkara yang membatalkan tayamum tadi, sama Yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Okey, dia dah bertayamum, tiba-tiba jumpa pula air. Jadi terbatal lah dia punya tayamum tadi tu. Terus pergi ambil wuduk sebab dah jumpa air kan. Okey, seterusnya, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Okey, teruskanlah gunakan air wuduk tadi. Yang keempat, telah luput waktu solat. Yang kelima, murtad. Okey, keluar daripada Islam. Dah habis waktu solat baru nak bertayamum, tak boleh. Okey. Seterusnya, okey, baca dialog sikit. Terima kasih Ustaz atas maklumat diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama, jangan lupa berehat dan makan ubat. Okey. Okey, pada muka surat 106 di sini ada ditunjukkan tata cara bertayamum. Okey, yang pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Ni nanti Ustazah bagi dalam video. Kedua, nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Ni yang kata nipiskan tadi tu. Ketiga, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Nama itu tayamum istibahati fardhu solati lillahi ta'ala yang tadi tu kan.
Yang keempat, ulangi tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah suci dan nipiskannya. Okey, seterusnya, kelima, sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Okey, ini cara dia lah yang